Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Linda di dalam channel Cikgu Linda. Okey, hari ini kita akan meneruskan sambungan bab 6 dalam topik Kesultanan Johor Riau. Anak jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Hari ini apa yang kita nak belajar adalah subtopik 6.2 iaitu berkaitan dengan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Jom sama-sama belajar. Pertama, kita akan lihat dahulu pengenalan. Apa dia pengenalan nak cerita ni hari ni kan? Hari ni, untuk pengetahuan semua, Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Kesultanan Johor Riau ini mencapai kegemilangan dalam aspek perdagangan dan pesuratan. Kesultanan Johor Riau berusaha menghidupkan kembali tradisi perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan Arab, India dan China seperti yang berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau kita boleh lihat kepada 3 perkara. Perkara pertama yang kita akan lihat adalah kepada pusat perdagangan yang unggul. Yang kedua, pengurusan pelabuhan. Dan yang ketiga, menjadi pusat pesuratan. Ini adalah 3 faktor kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama kita akan lihat ialah pusat perdagangan yang unggul. Apa yang dikatakan pusat perdagangan yang unggul? Di mana terdapat beberapa keistimewaan yang membolehkan Johor tadi muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang unggul. Pada abad ke-16 dan ke-17, Johor menjadi sebuah pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang daripada serata dunia. Ini faktor-faktor yang membolehkan Johor Riau menjadi pusat perdagangan yang unggul. Kita ada 4. Kita boleh lihat yang pertama iaitu kedudukannya strategik tadi Johor Riau itu. Kemudian yang kedua menjadi tumpuan para pedagang. Yang ketiga, kesibukan pelabuhan Johor Riau. Dan yang keempat, pelabuhan itu dapat menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Kita lihat yang pertama. Apa yang dikatakan dengan kedudukan strategik sehingga membolehkan Johor Riau ini berkembang dalam aspek perdagangan? Kedudukan strategik kerana Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawar dan Pancur. Di sini ya anak-anak. Johor Lama, Pancur, Batu Sawar. Nampak tak? Kenapa? Sebab terdapat sungai-sungai yang lebar dan dalam. Sungai Johor ini lebar dan dalam. Dan kemudian kapal-kapal besar mudah masuk melalui sungai tadi. Yang kedua, disebabkan oleh lokasi pelabuhan ini berada di kawasan Selat Melaka dan kita boleh mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Yang kat bawah ni. Johor kan di bawah sekali kan. So dia berada di selatan Selat Melaka. Kemudian ingat lagi tak kawasan Johor Riau di mana pelabuhan Riau ataupun yang terletak di Indonesia di Jambi tadi sewaktu kita ada pusat pemerintahan yang baru iaitu di Johor Riau. Jika anak-anak masih ingat, cikgu telah menerangkan dalam subtopik 6.1. Sewaktu di Riau kita ada pelabuhan Riau, dia terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang menjadi lokasi yang strategik dan tumpuan kepada para pedagang luar untuk berurus niaga.
Yang kedua, kenapa jadi orang kata apa pelabuhan yang unggul, pusat perdagangan yang unggul? Kerana pelabuhan tadi menjadi tumpuan para pedagang. Okey, siapa yang datang? Pedagang-pedagang dari China, dari Gujarat, Belanda dan juga Inggeris. Ni ibarat seperti sewaktu kita belajar dalam bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pedagang-pedagang daripada timur, daripada barat. Okey, banyak. Okey, ramai yang datang ke Kesultanan Melayu Melaka pada waktu itu. Okey, untuk berdagang. Okey, begitu juga di era Kesultanan Johor Riau. Okey. Ramai pedagang-pedagang singgah ke negeri Johor Riau ini. Okey. Kemudian pedagang-pedagang Jawa tadi menjadikan Johor ini sebagai pelabuhan pilihan kerana mereka tak minat berdagang dengan Portugis di Melaka. Sebab Portugis mengenakan cukai yang tinggi kepada mereka berbanding di Johor. Sebab itulah mereka memilih Johor. Okey. Ada banyak sebab lagi lah kenapa tak nak pergi ke Melaka di bawah pentadbiran Portugis. Okey. Kemudian banyak pedagang-pedagang ataupun ramai pedagang daripada tanah jajahan dan naungan. Naungan Johor tadilah Kesultanan Johor Riau, jajahan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan lain dari alam Melayu datang berdagang di pelabuhan Johor ini. Okey. Kita juga berdagang, okey. Kita juga menerima pedagang Siam di mana ia membawa hasil pertanian daripada Siam seperti beras. Okey, nampak pelabuhan yang sibuk, kan? Kesibukan pelabuhan Johor Riau dapat dibuktikan melalui banyaknya kapal-kapal yang berada di pelabuhan ini. Okey, dianggarkan antara 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa, pelbagai negara yang datang berlabuh, yang datang singgah ke pelabuhan Johor, terutamanya di pelabuhan Riau. Okey. Antara kapal-kapal yang berlabuh di Riau adalah Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau lain di alam Melayu. Betapa tengoklah kesibukan pelabuhan-pelabuhan ini. Yang terakhir, untuk bahagian pertama tadi kita lihat Melaka pula dah. Kita lihat Johor ini menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Kenapa boleh jadikan pusat? Kenapa terdapat pelbagai barangan? Sebab apa? Sebab tadi ingat, Johor ini dia ada kawasan naungan, dia ada kawasan jajahan. So, dia ada banyak negeri yang berada di bawah jajahan dan naungan Johor. So, negeri-negeri ini akan membekalkan hasil alam semula jadi mereka. Okey, yang dibawa ke pelabuhan Johor Riau, untuk berdagang ataupun kita kata dijadikan sebagai pusat pertukaran barangan antara alam Melayu dan juga dengan luar negara. Sebab itulah Johor tadi orang kata istimewanya sebab banyak barang-barang yang boleh dikumpulkan dan kemudian diedarkan kepada negara-negara yang datang berdagang di Johor Riau. Contohnya lah, di bahagian jajahan dan naungan Johor, kita ada banyak negeri. Di antaranya kita ada Selangor lah kan. Selangor, Sungai Ujong, Negeri Sembilan, Bernam. Kemudian kita ada Bangka, Sumatera, itu kawasan naungan Johor. Di mana di situ kita boleh dapat sumber hasil bumi iaitu biji timah. Pengeluaran biji timah yang banyak pada suatu masa dahulu. Boleh dieksport ke negara ataupun pedagang-pedagang yang datang tadi. Kemudian kita ada lada hitam yang dibawa oleh jajahan dan juga naungan Johor, iaitu kita ada daripada Jambi.
Okey, dibawa lada hitam dan juga kita ada emas yang dibawa daripada Indragiri. Okey, selain itu kita ada barang-barang lain, iaitu kita ada kelapa kering, kita ada kayu gaharu, damang, kelembak, sagu, pinang dan macam-macam yang dibawa daripada tanah jajahan dan naungan Johor. Maka banyaklah barang di pelabuhan ini dapat dikumpulkan. Seterusnya kita lihat pula kepada perdagangan luar negara. Kita sahaja bukan ada daripada pihak tempatan, tapi pedagang luar negara juga datang ke pelabuhan Johor Riau membawa barangan mereka yang istimewa. Contoh daripada negara China, kita bawa benang emas. Kalau awak pernah tengok baju maharaja-maharaja kan, okey, di mana ia ditekak dengan benang-benang emas, disulam dengan benang-benang emas. Nampak? China bawa masuk ke tanah Melayu. Okey, bawa kain sutera putih. Nampak? Sutera terkenal di China suatu masa dulu kan. Okey, kita bawa tembikar pinggan mangkuk yang unik, yang desainnya menarik, cantik. Kita ada seramik. Okey, pelbagai barang dibawa daripada luar negara dibawa masuk ke pelabuhan Johor Riau. Kemudian Jawa pula membawa beras. Maksudnya kat sini sumber hasil bumi ataupun orang kata geografi mereka ada banyak kawasan tanah pamah yang boleh tanam padi ataupun tanam sawah, membuat aktiviti sawah padi. Sebab itulah banyak beras boleh dibawa masuk. Kemudian Gujarat. Gujarat ni pada India lah ya, yang membawa kain, wangian dan manik-manik. Dan juga daripada Siam yang bawa beras. Ini nampak. Sebab tu kita kata kenapa Johor tadi boleh banyak barang dapat dikumpulkan. Kita lihat faktor yang kedua dalam kegemilangan Kesultanan Johor Riau, iaitu pengurusan pelabuhan yang cekap. Ia ibarat seperti Kesultanan Melayu Melaka pada era sebelum Kesultanan Melayu Melaka mengalami kemerosotan. Anak-anak boleh lihat dekat sini. Kecekapan pelabuhan Kesultanan Johor Riau mengendalikan barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah. Dan ia juga lah dengan faktor inilah menjadikan pelabuhan tadi sebuah pelabuhan interport. Kan? So kat sini ada 5 faktor yang membolehkan kita kata pengurusan pelabuhan ini cekap. Sebab apa? Di pelabuhan ini kita ada kemudahan yang disediakan. Kita ada buat aktiviti urusan jual beli. Kita ada sistem naungan. Kita ada peranan orang laut. Dan yang paling special, kita ada kemudahan membaiki dan membina kapal di negeri Kesultanan Johor Riau ini. Kita lihat yang pertama. Kemudahan pelabuhan yang disediakan pada pelabuhan Johor ataupun pelabuhan di Kesultanan Johor Riau ini, dia menyediakan gudang bawah tanah. Gudang ini tujuannya adalah untuk simpan barang dengan baiklah supaya nak elak daripada kebakaran. Kemudian kita ada pegawai terlatih yang ditugaskan untuk mengendalikan urusan perdagangan. Dan kemudian barang-barang di sini dapat dibekalkan mengikut keperluan yang diperlukan oleh pedagang. Maksudnya apa sahaja keperluan pedagang itu adalah barangnya di sini, dapat memenuhi permintaan lah kita kata. Urusan jual beli pada waktu ini pada mula-mula masih lagi menggunakan sistem barter, iaitu sistem tukar barang, dan kemudian telah menggunakan sistem mata wang, di mana mata wang itu telah diperkenalkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Kita ada wang emas, kita ada wang perak dan kita ada wang timah. Inilah penggunaan wang pada zaman awal-awal dululah Sultan Alauddin Riayat Shah I.
Kemudian pada akhir abad ke-18, okey, mata wang asing telah digunakan di urusan di pelabuhan inilah dan waktu aktiviti jual beli ini. Kita ada dolar Sepanyol, kita ada dolar Mexico dan juga duit Belanda. Selain itu kita ada syah bandar seperti yang telah diamalkan, yang telah dibuat oleh Kesultanan Melayu Melaka dulu. Kita masih meneruskan lagi ada peranan syah bandar yang mengawal ataupun yang bertanggungjawab lah nak menguruskan sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. Syah bandar juga akan menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan. Dan di sini juga cukai pelabuhan masih lagi diteruskan seperti yang telah dilaksanakan di Kesultanan Melayu Melaka. Di sini di Kesultanan Johor Riau, cukai itu adalah cukai yang berpatutan lah, maksudnya dikenakan terhadap pedagang. Sebab itulah masih ramai pedagang daripada luar dan juga tempatan boleh datang kerana cukainya tidaklah terlalu tinggi. Kita lihat yang ketiga, kita ada peranan orang laut. Orang laut ini dia akan jadi pengawal pelabuhan. Dia akan menjadi penunda kapal dagang, kemudian penunjuk arah kepada pedagang dan juga dia juga dapat mengawal. Dia juga menjadi pengawal lah di perairan Johor dan Selat Melaka. Terlibat dalam kawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. So pentinglah peranan orang laut di negeri Johor ini, di Kesultanan Johor Riau ini, seperti jugalah di Kesultanan Melayu Melaka pada suatu masa dahulu. Kita lihat seterusnya sistem naungan. Pada waktu ini pedagang luar dan tempatan dia akan mendapat naungan daripada Bendahara Temenggung Laksmana dan Raja Indrabusu. Sebahagian hasil keuntungan ini akan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan tadi. Sistem ini, melalui sistem ini pedagang mudah mendapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Ini yang mana ada sistem naungan tadilah, negeri-negeri naungan kan. Maksudnya dia ada pihak dia lah. Kena dapatkan surat kebenaran dululah daripada Belanda. Kemudian yang terakhir kita ada kemudahan membaiki kapal dan membina kapal di pelabuhan Johor ini. Nampak dia mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal bersaiz kecil. Kemudian orang laut juga mahir dalam pembinaan kapal. Orang laut boleh membuat kapal pesisir pantai, iaitu seperti kolek, banting, penjajab, balok dan pencala. Dan kemahiran ini telah membantu memajukan Kesultanan Johor Riau. Ini di antara kapal-kapal lah yang dibuat oleh orang laut lah sewaktu di Kesultanan Johor Riau. Seterusnya kita akan lihat di bahagian yang ketiga, iaitu kegemilangan dalam pusat pesuratan. Di mana penghasilan karya pesuratan ini membuktikan Kesultanan Johor Riau tidak ketandusan dengan karya agung dan tokoh pesuratan yang berkaliber. Kita ada Batu Sawar dan Pulau Penyengat di Riau. Mainkan peranan penting dalam perkembangan penulisan karya pesuratan berkaitan dengan kerajaan Melayu. Kita lihat yang pertama, kita nak lihat karya agung. Apa dia karya agung? Karya agung ialah karya yang tertulis dalam bahasa Melayu
yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu. Dengan adanya karya agung ini menunjukkan Kesultanan Johor Riau mempunyai pencapaian yang unggul dalam tamadun Melayu yang mencerminkan pemikiran dan pandangan hidup bangsa Melayu. Ini ada antara contoh-contoh lah karya-karya agung yang dihasilkan sewaktu Kesultanan Johor Riau. Kita lihat yang pertama iaitu Sulalatus Salitin. Di mana Sulalatus Salitin ni bermaksud salasilah raja-raja ataupun peraturan segala raja-raja. Naskah asal karya ini bernama Hikayat Melayu. Yang disusun dan ditulis semula oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. Kini yang asal lah dalam manuskrip bahasa Jawi. Kemudian kandungan buku ini, Sulalatus Salitin ini, dia menceritakan asal usul keturunan raja-raja Melaka, adat istiadat kerajaan dan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Ini yang asal lah. Ini kemudian ditulis balik lah. Dikeluarkan balik. Ada Sama Ahmad. Yang kedua, kita ada Hikayat Hang Tuah. Sejarawan menyatakan naskah ini dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Untuk pengetahuan semua, Hikayat Hang Tuah ini adalah epik kepahlawanan merentas sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam buku ini, kandungannya adalah berkaitan dengan taat dan setianya Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua kita nak tengok tokoh pesuratan kita. Kita ada Tun Sri Lanang, di mana nama sebenarnya adalah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi pada tahun 1565. Beliau menjadi Bendahara Johor sewaktu pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Buku yang ditulis, yang disusun dan ditulis semula adalah Sulalatus Salitin atas titah Raja Abdullah, iaitu adik kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kemudian Tun Sri Lanang ini dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh dan menjadi Raja Uli Balang di Samarlanga. Ini antara buku-buku Tun Sri Lanang lah ya. Antara karya-karya lain yang dihasilkan di Kesultanan Johor Riau adalah kita ada Tajul Salatin, ataupun kita kenali dia sebagai Mahkota Raja-Raja yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari. Karya ini adalah karya pesuratan yang tersohor yang dihasilkan sewaktu zaman Kesultanan Johor Riau. Kemudian kita ada Tufat Al-Nafis, Salasilah Melayu dan Bugis. Kita ada Gurindam 12, yang mana ini dikarang oleh Raja Ali Haji. Kita ada Hikayat Anak Panah Sedasa, iaitu dikarang oleh Tun Hisap Misai. Dan kita ada Syair Ungku Putri yang dikarang oleh Raja Ahmad. Terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa bersama dengan cikgu untuk mempelajari subtopik 6.2 iaitu kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Cikgu harap anak-anak murid dapat menguasai 3 perkara penting dalam aspek kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Dalam setiap tadi telah dijelaskan satu per satu. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk
subscribe channel cikgu sebagai tanda perhargaan. Kan? Kemudian jangan lupa like sebagai tanda sokongan, dan jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan yang berkongsi ilmu ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Selamat. Assalamualaikum. Bye-bye.